Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita akan tengok sedikit bagaimana cara untuk menegur imam sekiranya imam lebih rakaat, imam lupa. Okey. So, dalam solat dia ajar kita macam mana kita nak beradab dengan pemimpin. So, bila kita keluar daripada solat, Islam dah ajar dah dalam solat macam mana cara nak tegur pemimpin. Rupanya pemimpin ni boleh dia tegur. Kan? Bukan mentang-mentang dia pemimpin kita tak boleh nak bersuara, bukan. Kan? Islam ajar bersama mana pun pemimpin tu. Contoh dalam solat, imam kat depan ni adalah imam Masjidil Haram. Paling hebat sekali lah. Kan? Imam nombor satu. Kalau kat dunia ni dia nombor satu. Kan? Kalau dia buat salah, tetap kena tegur juga. Macam tu. So begitu juga dalam masyarakat kita bernegara dekat luar, imam ni pemimpin. Kalau pemimpin salah, kena tegur. Cuma sebagaimana dia ajar dalam solat, cara tegur imam ada etika dia. Bukan main, "Oi, salah tu imam." Salah, bukan gitu. Kan? Ataupun terus terajang imam ke, tak boleh. So ada teknik dia, ada etika dia. Alright. So kita kena tahu dulu hukum menegur imam dalam solat. Okey? Harus bagi makmum yang sedar menegur imam yang terlebih rakaat. Okey, hukumnya harus dibolehkan. So tak batal sembahyang makmum yang menegur imam. Okey? Cuma macam mana cara dia? Yang terlebih rakaat solatnya ataupun terkurang rakaat. Contohnya sepatutnya macam pernah berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa sembahyang apa, tapi sembahyang 4 rakaat, tapi Nabi lepas 2 rakaat terus bagi salam. Masa tu makmum tak berani tertegur sebab Nabi. Kan? Jadi mereka ni beranggapan mungkin ada wahyu. Kan? Yang baru turun pada Nabi, mungkin solat tu dikosar dan sebagainya. Lalu selepas Nabi bagi salam, ada sahabat kat belakang ni tanya, "Wahai Rasulullah, adakah solat tadi telah dikosarkan, dipendekkan?" Nanti kita akan belajar solat jamak kosar nanti. Jadi yang sepatut 4 rakaat jadi 2. Tapi kita tak. Kan? Sembahyang 4. Lalu sahabat kata, "Tadi kita baru sembahyang 2 kata." "Oh, ya ke?" Jadi tanya sahabat lain pun sama. Semua kata 2, tak cukup lagi 2. Lalu Nabi SAW takbir semula, sambung lagi 2. Okey. Jadi bukan nak bagi tahu bahawa Nabi ni pelupa, bukan. Tapi Allah SWT nak ajar pada sahabat-sahabat ni macam mana kalau tak cukup rakaat macam mana nak buat. Okey. Jadi harus hukum dia dibolehkan makmum menegur imam sekiranya imam terlebih solat, terlebih rakaat. Okey, sepatut isyak 4 tapi 5 jadi. Khusyuk sangat jadi 5 contohnya. Jadi kena tegur. Okey. Dengan menyebut subhanallah. Sebut apa? Subhanallah. Sebut subhanallah. Kena kuatlah. Kan? Subhanallah. Imam tak perasan kan. So kena sebut kuat. Subhanallah. Kan? Jadi imam pun bila dengar, imam akan alert. Aku terlupa ke? Kan? So alert. Alright? So kita tengok. Bagi makmum lelaki. Tapi bagi makmum wanita, cara tegur dia tak boleh subhanallah. Cara tegur dia adalah dia menepuk tangan. Tangan kanan ni tepuk di atas tangan kiri. Okay, alright. Contoh, sembahyang jemaah dengan suami kat rumah. Suami jadi imam, isteri jadi makmum. Tiba-tiba suami terlebih rakaat. Sembahyang maghrib sepatut 3. Naik lagi jadi 4. So cara dia isteri boleh tegur dengan cara tepuk. Okey. Itu untuk wanita. Tapi kalau ramai-ramai macam ni, tak payahlah tepuk kat dalam tu. Kan? Tak perasan ni, kan? Imam tak dengar. Jadi yang mana kat luar ni kena alert. Alright, kena tegur imam. Okey, selesai. So, tindakan imam setelah mendengar
ada teguran dekat belakang dia. Subhanallah. Bermaksud imam kena alert, ada sesuatu yang tak kena. Okey. Tak semua benda kita tegur imam dengan subhanallah. Kena ingat. Contoh, imam terkoyak dekat kain dia macam tu. Terbuka aurat dia. Tak payah tegur subhanallah. Kalau kita tegur subhanallah, imam akan fikir, aku ni salah baca ke, terlebih rakaat ke? Rasa dah betul lah. Ataupun ada najis jatuh atas kepala imam ke, jatuh atas belakang imam ke. So caranya adalah kalau najis, terus kalau najis tu boleh disapu, terus hilangkan daripada, contoh lekat atas songkok imam, terus buang songkok imam. So tanggalkan songkok imam. Tipah gitu ke? Tipah ataupun apa kau panggil? Ambil songkok imam tu buang. Itu cara dia. Ataupun imam dah terbuka aurat, tak boleh nak selamatkan dah. So terus ke depan ganti imam. Terus yang mana, sebab tu orang yang belakang imam ni paling penting sekali. Kena orang yang paling tahulah. Jangan takut pula. So sebab apa-apa yang berlaku pada imam, orang yang kat belakang dia ni akan selangkah ke depan, dia akan ganti imam. So imam jangan buat gila kuasa pula. Bila ada orang datang kat tepi tu, tu maksudnya ada rampasan kuasa tu. Maksudnya. So kita kena get out. Kena gitu. Alright? Itu cara tegur imam. Ataupun imam baca salah. So cara tegurnya adalah mengulang balik apa yang imam baca tu. So cara tegur imam ada beberapa keadaan. Okay, yang ni kita fokus kepada kalau imam terlebih atau terkurang rakaat. Caranya adalah dengan sebut subhanallah. Okay. Kadang-kadang imam ni dia lupa. Kaedah lupa ni macam ni. Bila kita lupa rakaat, lupa 3 ke 4, kita kena pilih yang mana? Kena pilih 3. Nabi kata pilih yang paling yakin. Bila kita syak antara 3 dan 4, confirm lah 3 paling yakin, 4 belum tentu. Betul tak? So pilih yang paling yakin. Biasanya imam akan pilih 3. So makmum kena tegur lah kalau salah. Okay. Tegur subhanallah. Tapi kadang-kadang nanti kita tengok ada sebab. Kadang-kadang bila dah tegur, tindakan imam setelah ditegur, sekiranya imam tersedar bahawa ia telah terlebih rakaat, bila dia naik, memang betul lah aku ni terlebih rakaat dah ni, cepat-cepat dia kena duduk. Jangan dia teruskan. Kalau dia teruskan juga dalam keadaan dia yakin dia dah terlebih, batal sembahyang dia, imam tu. Okey. Tapi kalau imam tu dia yakin 3 lagi, walaupun ramai ni satu masjid tegur dia subhanallah, tapi salah semua tu. Aku yakin, aku betul. So dia boleh teruskan. Okey, tu imam. Right. Sebab kadang-kadang imam mungkin dia terlupa baca Fatihah dalam satu rakaat. Contoh rakaat kedua tadi, dia sembahyang Zuhur, rakaat pertama baca Fatihah, rakaat kedua dia tak baca Fatihah. Makmum baca. Kan makmum tak dengar dia baca ke tak? Kan dia tengah khayal semua, terus rokok. Ataupun dia baca surah terus. Jadi bila rakaat terakhir dia teringat balik, tadi lupa baca Fatihah rakaat kedua. Jadi bagi imam tak cukup lagi 4 rakaat, dia kena tambah 1 lagi. Jadi bila dia tambah jadi 5. Makmum belakang tengok, dah lebih ni, subhanallah, satu masjid tegur ni. Tapi imam dia dengan sedar, dia kata, aku kena tambah 1 lagi sebab 1 rakaat tak sempurna. Jadi dia teruskanlah. Jadi tak semestinya imam yang teruskan tu, tak semestinya dia terlebih. Jadi bila kita tegur subhanallah, imam tak turun juga. So ada kaedah dia, macam mana kita nak buat. Okey, tindakan makmum. Alright. Jika imam tetap berdiri kerana yakin tidak terlebih rakaat, ataupun dia nak tambah ada rakaat yang tak sempurna tadi, maka makmum boleh pilih. Ada 2 tindakan yang boleh dipilih oleh makmum. Okey, yang pertama, bersangka baik pada imam. Macam tadi, mungkin imam ni ada 1 rakaat yang tak sempurna.
So dia boleh teruskan. Okey. Bahawa mungkin beliau ada tertinggal suatu rukun yang mewajibkannya menambah bilangan seperti tertinggal Al-Fatihah dan lainnya. So apa yang perlu dibuat oleh makmum adalah makmum tidak boleh berdiri mengikut imam. Sekiranya makmum dah tahu dah, ya aku ni dah confirm dah 4 dah ni. Tak boleh dia ikut imam bangun. Kalau dia ikut imam dia jadi 5 dia. Batal sembahyang dia. Sembahyang makmum tu batal. Boleh faham? So bila dia tengok, okey dia dah sembahyang 4 rakaat ni. Tiba-tiba imam tak bagi salam, bangun satu lagi. Kan? Lepas tu tegur, subhanallah. Imam tak duduk. So kita makmum ni tak boleh ikut bangun. Tunggu kat bawah. Okay, tunggu. Alright. Sekiranya imam, okay, tetaplah duduk menunggu imam sehingga selesai dan imam bagi salam. Okay, mana kena ikut imam lah. Tunggu dekat tahiyat akhir. Tunggu. Lama pun tak apalah. Kan? Katalah imam bangun, bukan setakat dia berdiri saja, siap baca Fatihah, baca surah lagi. Oh, itu dah. Ini mesti kalau tak pil kuda ketum imam. Kan? Jadi kena tunggu imam. Tunggu dalam keadaan kita tahiyat akhir. Tunggu sehinggalah imam rokok, sujud, baca tahiyat, bagi salam, ikut imam sekali. Sekiranya imam sujud sawi, maka wajib makmum kena ikut sujud sawi. 2 kali sujud. Kalau tak ikut, batal solat makmum. Boleh faham? Okey. Baik, pilihan yang kedua. Ada pilihan yang kedua. Sekiranya tak nak ikut imam, maknanya bila imam dah terlebih, kita boleh niat berpisah daripada imam. Bahasa Arab dia disebut mufaraqah, berpisah daripada imam. Caranya adalah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab kita dah baca tahiyat tadi kan. Jadi kita dah terputus dengan imam. Jadi sekiranya lepas tu imam dah sujud sawi, kita tak perlu ikut dah sujud sawi. Sebab apa? Kita dah putus dah dengan imam. Tapi kalau kita tunggu imam, kalau imam sujud sawi, kita kena sujud sawi sekali. Sebab kita masih mengikut imam. Boleh faham? So ada 2 pilihan. So kalau selepas ni berlaku apa-apa terlebih rakaat dan sebagainya, so kita dah tahu dah. Ingat sampai mati, boleh? InsyaAllah. Okey. Sekiranya dua-dua ketum laga. Kan? Makmum pun khayal, imam pun khayal. Lepas dah bagi salam semua, duduk relax. Tadi rasa macam terlebih lah rakaat. Kan? Duduk baru ingat. Tak ada tegur, tak ada apa. So kira macam mana? Sah. Dikira sah sembahyang tu. Tak perlu ulang dah. Okey? Kalau nak tegur, tegur dalam solat. Okey. Berbeza sekiranya imam terlupa membaca tahiyat awal. Tahiyat awal rukun ke sunat? Tahiyat awal sunat. Okey, sekiranya imam lupa baca tahiyat awal. Rakaat yang kedua, sujud, tak duduk tahiyat awal, terus bangun. Okey, apa yang makmum perlu buat? Perlu tak sebut subhanallah? Perlu atau tidak? Tak perlu. Sebab sekiranya imam dah berdiri dah berdiri sempurna, sekiranya kita sebut subhanallah, imam pun lupalah sembahyang tahiyat awal, imam duduk balik, batal solat imam. Batal solat imam. Sebab apa? Dia dah duduk berdiri, qiyam ni rukun, kembali kepada sunat. Batal solat imam. Okey? So terus makmum tak payah baca tahiyat, terus bangun. Terus bangun ikut imam. Okey. Boleh faham? Okey. Bagaimana pula kalau imam tak cukup rakaat? Baru 3 rakaat ni sembahyang isyak, dah bagi salam. Macam mana nak buat? Tegur subhanallah. Kan? So imam akan sambung balik. Kan? Sambung balik. Cara nak sambung balik, berdiri, takbir. Buat 1 rakaat.
Ya. Ada soalan? Okey. Okey. Apakah dapat tak pahala jemaah bila kita berpisah dengan imam? Kita dapat pahala setakat kita ikut tu. Setakat kita ikut imam tu. Bila dah pisah, dah tak ada lah. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung kemudian insya-Allah. Okey. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.